Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton setia TV Al-Hijrah? Anda sedang saksikan saya dan juga Dewita Susila di dalam rancangan Assalamualaikum pagi ini. Hari ini 14 Oktober 2020 bersamaan dengan 24 Safar 1441 Hijriah. Dewi, apa khabar? Baik, Hana. Alhamdulillah sihat. Hana sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Hari ini Dewi, 14 Oktober 2020 menandakan bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Selangor. Jadi bagi mereka yang mungkin sedang dalam perjalanan memandu ke tempat kerja masing-masing, pastikan anda membawa pas kerja kan, ataupun kalau anda merintas daerah kan mungkin duduk di area mana, area nilai tapi datang kerja ke Kuala Lumpur, pastikan anda membawa bersama surat kebenaran daripada polis ke ataupun daripada pejabat sendiri ke. Dan jangan lupa untuk pakai pelitup muka dan juga sentiasa membawa hand sanitizer. Dan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat ini bermula daripada hari ini sehingga 27 Oktober ya Hanan. Jadi bagi mereka yang bukan berada di tiga negeri ini daripada Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, kita still lagi kena berjaga-jaga sebab kita masih lagi belum menang, kita masih lagi ikut SOP yang telah ditetapkan. Okey, Dewi juga nak raikan bagi rakan-rakan kita yang berada di Facebook. Selamat datang ke Facebook ni, ramai ni yang berada di Facebook. Jadi ada Maisara Kaisara, ada Maya Kaisara, ada Syah Azim ada. Okey, semua mengucapkan Assalamualaikum dan kita ucap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kan. Dan jangan lupa tekan button like dan juga share Facebook Live ni agar ramai yang mendapat manfaat daripada perbincangan kita pada pagi ini, sebab perbincangan kita hari ini bertepatan dengan matlamat kita untuk membantu anda bina syurga di rumah, bina rumah di syurga dan juga masuk syurga sekeluarga. Itu yang paling penting. Jadi bila kita berbicara berkenaan nak masuk syurga bersama ni kan Dewi, jadi kita nak kena kongsikanlah satu hari satu ayat. Seperti biasalah, hari ini ayat daripada petikan surah Al-Kahfi ayat yang ke-19. Jadi kalau penonton yang mungkin ada Al-Quran di tangannya kan, ataupun ada Al-Quran yang berdekatan, kalau boleh buka surat ke-295, juz yang ke-15 surah Al-Kahfi ayat yang ke-19. Terjemahannya berbunyi, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa wang perak ini, dan hendaklah dia lihat makanan yang lebih baik, dan bawalah sebahagian makanan itu, dan hendaklah dia berlemah lembut, serta jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada sesiapa pun. Ini dia pertengahan ayat yang ke-19. Bukan daripada mula. Ini yang dekat pertengahan Dewi. Ini yang kita nak kongsikan dengan penonton pada hari ini. Ya, hari ini kita akan berceritakan mengenai surah Al-Kahfi kan. Ustaz yang akan mentadabur untuk surah Al-Kahfi hari ini adalah bersama dengan kita hari ini Hanan, iaitu Jurulatih Utama Tadabbur Center Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewita, saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, seperti mana yang Hanan nak kongsikan tadi, kita satu hari satu ayat Ustaz. Ayat tadi adalah daripada surah Al-Kahfi ayat 19. Jadi sebelum kita nak bincang lebih lanjut lagi mengenai topik kita pada hari ini, tajuk kita hari ini adalah hikmah mendempani bencana. Jadi Ustaz mungkin boleh tadabbur sedikit ayat yang Hanan kongsikan sebentar tadi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terima kasih banyak-banyak pada Hanan dan kepada Puan Dewita. Ayat yang dibacakan tadi barangkali semua orang tertanya-tanya ya. Apa kaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitulah hikmah daripada musibah. Dan hari ini memang pun hari pertama kita dikenakan PKPB. Jadi ayat yang dibacakan tadi menceritakan tentang pemuda-pemuda Al-Kahfi seramai 7 orang yang bangun daripada lena mereka yang sangat lama, 300 tahun, tetapi mereka merasakan cuma 1 hari sahaja tidurnya. Dan bila bangun daripada lena berkenaan, mereka merasakan kelaparan. Dan mereka mencadangkan untuk beli makanan turun ke bawah daripada gua yang berada di atas gunung
kita hantar satu orang sahaja. Dan ayat tadi memberitahu kita bagaimana sesama pemuda Al-Kahfi meletakkan syarat. Orang yang kita nak utuskan pergi beli roti ni mestilah yang pertama sekali mempunyai integriti dalam hal-hal pegang duit. Yang kedua, kita dapat lihat ayat berkenaan menyebut mengenai falyanzur. Selidik elok-elok, buat R&D elok-elok, kedai mana, restoran mana yang memang boleh menjual makanan-makanan yang kita boleh makan. Tak semua restoran pada waktu itu yang boleh dibeli roti ataupun dibeli makanan yang halal. Yang ketiga, kita dapat lihat ciri yang ketiga pemuda yang nak diutuskan ini adalah mereka yang tidak terlalu tamak haloba nak beli banyak makanan, ya, sebab diri sendiri pun lapar, apatah lagi 6 orang kawan. Jadi kemungkinan nak beli sebanyak-banyaknya roti gardenia tu sangat tinggi. Betul. Tetapi faliyatikum birizqin minhu, maksudnya sikit tak apa asalkan rezeki yang diberkati. So jangan tamak haloba. Yang keempat, kita lihat cirinya adalah waliyatalattaf. Dia boleh bercakap dengan lemah lembut kepada penjual yang kita sedia maklum bukan orang Islam. Dan yang kelima adalah wala yush'iranna bikum ahada. Dan kalau apa-apa jadi, jangan sekali-kali beritahu orang lain tentang lagi 6 orang dalam gua tu. Jangan kantoikan, jangan bocorkan. Apa-apa jadi, kamu tanggung elok-elok, jangan sampai bagi tahu orang lain. Ibrah ayat ni adalah telitinya pemuda Al-Kahfi dalam hal-hal keselamatan diri. Bukan sekadar kamu dipilih untuk pergi beli roti dan tawakal ala Allah. Doa banyak-banyaklah agar selamat. Dia bukan setakat doa, dia adalah soal we are choosing the best. Kita kena pilih orang terbaik supaya apa-apa jadi tak akan memberikan masalah kepada baki lagi 6. Kita tak nak utuskan orang yang nanti bawa masalah pada 6 orang. Dalam situasi hari ini, ya, kita memerlukan karakter pemuda Al-Kahfi. Kita tidak pernah meninggalkan surah ini pun pada setiap hari Jumaat. Tetapi barangkali kita pilih surah ini untuk kita kupas pada hari ini adalah kerana kita nak masyarakat yang baca ayat 19 dan suratul Kahfi mengambil teladan daripada pemuda Al-Kahfi di mana mereka merancang untuk selamat. Mungkin bahasa hari ini ciri pemuda berkenaan adalah ciri yang betul-betul kena pada standard of procedure, SOP. SOP. Maknanya ada 5 syarat tu. Bukan boleh pilih orang sebarangan. Dan antara syaratnya, apa-apa jadi, iman mesti kental. Dan dia takkan boleh bocorkan maklumat tentang kawan dia yang berbaki. Dan ini bukan ciri yang mudah nak diperolehi. So, teladan tu kita nak ambil tu. Teliti dalam merancang keselamatan diri. Bukan sekadar doa dan tawakal, tapi ada perancangan macam mana nak bagi selamat daripada musibah COVID-19. Jadi Ustaz, bila Ustaz berbicara mengenai ialah kena ada perancangan dan teliti kan. Jadi ayat ni memang kita tengok bertepatan dengan apa seperti sekarang ni kan. Ada kesamaannya, similarity-nya kan. Contohnya macam pemuda Ashabul Kahfi diarahkan diterbitkan Allah dalam hati ini untuk pergi ke gua bila ada ancaman. Macam kita ada wabak COVID, jadi kita kena duduk rumah kan. Lepas tu diperintahkan untuk seorang saja membeli makanan. Macam kita pun 2 orang saja yang boleh keluar daripada rumah. Tapi masalah kita sikap kita ni macam satu tadi Ustaz cakap, okey, kalau nak beli tu jangan terburu-buru kan, beli yang secukupnya. Tapi macam kita rakyat Malaysia ni dah panic buying Ustaz. Kan? Diumumkan 14 Oktober PKPB, 13 tu dah penuh shopping kompleks, panic buying, semua dah kelang kabut ni kan. Jadi itu yang kita tak dapat nak teladani ke Ustaz. Jadi macam mana kita nak betul-betul menghayati kisah ni supaya ramai yang faham Ustaz? Semalam saya tengok tak adalah beratur lagi tu. Barangkali rakyat Malaysia dah ada pengalaman. So panic buying tu terjadilah, tetapi tidak ketara macam bulan berapa kita hari tu kan, memang kalut, cemas. Alhamdulillah lah kita belajar daripada pengalaman yang lampau. Kalau kita bandingkan, pemuda Al-Kahfi diilhamkan Allah untuk pergi ke gua. Dan kita diperintahkan untuk duduk di rumah. Seperti ada persamaan pun, iaitulah menyelamatkan diri.
daripada bahaya yang menunggu di luar. Betul. Bagi pemuda Al-Kahfi, ancaman mereka bukan virus, ancaman mereka bertaraf pasti, di mana innahum in yazharu alaikum yarjumukum, di mana Dakyanus memang telah memutuskan 7 pemuda ini mesti ditangkap dan dibunuh. Lalu adanya ancaman nyawa yang bersifat pasti, confirm. So, pemuda Al-Kahfi memilih untuk tidak berani mati. Oh, kita kena lawan Dakyanus. Apa pun jadi demi perjuangan. Tidak begitu. Pemuda Al-Kahfi memikirkan jangka panjang. Apa-apa jadi pada kita, siapa nak sebarkan agama ni? Betul. Jadi, mereka bukan melarikan diri kerana takut. Mereka melarikan diri kerana memikirkan ada orang lain perlu tahu tentang Islam, menerusi peranan kita. Kita pula hari ini stay at home, berlindung di rumah demi mengelakkan bahaya, bukan datang daripada Dakyanus lah. Kita daripada virus, musuh yang tak nampak. Dakyanus itu musuh, virus pun musuh. Cumanya dulu ceritanya nampak jelas, musuh berkenaan, yang ini tidak nampak. Yang saya harapkan kita belajar adalah, ada tak ciri-ciri pemuda Al-Kahfi di mana bila mereka pergi ke gua dan kita pergi ke rumah, pemuda Al-Kahfi dapat rahmat Allah. Kita macam mana? Kita macam mana? Rumah kita tu ada tak tanda-tanda kita dapat rahmat Allah? Sebab tadi Puan Dewita sebutkan banner rumah di syurga, banner syurga di rumah, masuk syurga bersama-sama. Adakah kita ke arah itu? Sebab gerun Cik Hanan, Puan Dewi melihat statistik keganasan dalam rumah tangga, khususnya dalam tempoh PKP. So, kalau betul-betul kita nak ambil teladan daripada pemuda Al-Kahfi, kena benar-benar mengundang rahmat Allah di tempat kita berlindung. Dan doalah pada Allah. Doa pemuda Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah. Bila Allah Ta'ala memberikan belas kasihan kepada kita yang sedang melindungi diri daripada bahaya, maka takkan berlaku si suami mudah angkat tangan pada isteri. Takkan berlaku si ayah mudah pukul anak-anak. Takkan berlaku anak-anak muda kerana stay at home, tak pergi sekolah, melayari website pornografi. Kerana ini bukan tanda-tanda orang dapat rahmat Allah. Jadi kita kena betul-betul ambil ciri pemuda Al-Kahfi berkenaan. Itu Okey, dia. Ustaz. Itu Tadi penting. Ustaz ada sebut berkaitan dengan doa Al-Kahfi kan, doa ayat yang ke-10 ya Ustaz. Jadi Ustaz, kita mungkin sebagai kita bila kita dah tahu kita kena ada PKPB, kita pun dah panik, kita dah tak dapat nak tenangkan fikiran kita. Kadang-kadang kita dah itu yang beli barang sampai banyak-banyak sampai banyak kan. Jadi Ustaz, macam mana kita nak ambil iktibar daripada surah Al-Kahfi ni supaya kita lebih tenang, kita lebih relax. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami juga. Itu kena senaman pagi-pagi tu. Kena senang. Kalau kita nak ambil teladan daripada Al-Kahfi, macam Puan Dewi tanya tadi, barangkali saya boleh sebut antara memberi ketenangan kepada pemuda Al-Kahfi, sedangkan logiknya mereka takkan patut boleh bertenang. Sebab mereka memang diburu sampai ke lubang cacing. Dan gua yang mereka pergi itu bukanlah gua yang orang tak tahu. Uslub Quran menunjukkan gua tu terkenal sebagai tempat apa-apa jadi, itu antara tempat persembunyian. Jadi mereka boleh tahu Dakyanus akhirnya boleh temui tubuh mereka. Tetapi yang menyebabkan mereka tenang adalah kerana doa tadi. Jadi Rabbana atina min ladunka rahmah. Tuhan, pemelihara kami, anugerahkanlah kami dari sisimu. Dengan cara yang sangat istimewa. Barangkali kami tidak layak, tetapi kami mendambakan belas kasihan daripadamu. Wahayyi lana min amrina rasyada. Dan jadikanlah urusan kami ini menyebabkan petunjuk yang kau beri berkekalan dalam hati kami. Jadi kenapa doa ini memberi ketenangan, dan harap-harapnya kita pun bila stay at home, working from home, kita pun mendapat ketenangan.
Kerana rahmat di situ ada 4 perkara yang para ulama sebut seperti Al-Allamah Asy-Syanqiti. Yang pertama sekali, Tuhan anugerahkanlah kepadaku yang pertama sekali rezeki. Maksudnya sepanjang kami berlindung dalam gua ini, bekalan kami bakal kehabisan. Dan nak turun beli makanan adalah bahaya. Macam kita. Kita mungkin beli bekalan untuk 1 minggu and then kita kena top up, keluar balik. Maka Allah cukupkanlah rezeki kami dengan anak-anak kami. So dalam doa tu, walaupun perkataan rahmat, kat situ ada rezeki. Sebab kita yakin rezeki ini datang daripada Ar-Razzaq. Allah Ta'ala yang beri. Yang kedua adalah rahmat di situ bermaksud hudan, petunjuk. Beri kami jalan keluar. Kami tak tahu nak lari ke mana lagi. Tapi kami rasa tenang pula datang kemari ke gua ini. Yang ketiga adalah keselamatan. Keselamatan nyawa kami, wahai Allah, daripada ancaman, bahaya di luar sana. Dan akhir sekali, dan ni yang paling penting, kerana ketenangan ni datang daripada benda ni, iaitulah al-maghfirah. Sepanjang berlindung ini, ampunkan dosa-dosa kami. Sebab seseorang yang tidak membanyakkan istighfar, sedangkan musibah sedang datang, musibah sedang terjadi pada dia dan dia tidak beristighfar, musibah tidak ditafsirkan sebagai sebab-sebab untuk saya mohon ampun daripada Allah. Dia tidak anggap musibah itu sebagai teguran daripada Allah. Maka macam mana dia nak jadi orang yang tenang, orang yang tidak mudah marah-marah? Ialah barangkali suami kita dibuang daripada tempat kerja kerana musibah COVID ini. Barangkali anak kita masih lagi menganggur kerana susah nak dapat kerja. Pelbagai sebab untuk rasa stres dan depres dalam rumah. Tapi macam mana ada orang boleh tenang? Sebab dia faham yang boleh menyebabkan dia baran, dia marah adalah kepanasan dalam hati akibat daripada dosa, akibat daripada tak semayang. Jadi ya Allah, anugerahkanlah kami keampunan. So pemuda Al-Kahfi bukan hanya mengharapkan keselamatan, tetapi pemuda Al-Kahfi juga mengharapkan keampunan. Benda ni jangan lupa tuan-tuan, bila kita menghadapi musibah. Itu dia kan. Jadi itu pun ada soalan daripada Facebook. Daripada Facebook, Ustaz, saya bacakan daripada Rosdin Sama. Dia kata, Ustaz, masih ada yang keliru antara taat akan perintah agama dengan mematuhi arahan dari pihak pemerintah, terutamanya dalam menepati sesuatu musibah atau bencana. Ada yang enggan mematuhi arahan dari pihak pemerintah kerana katanya lebih mengutamakan perintah agama. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit. Terima kasih pada yang bertanya, yang berinteraksi pagi ini. Alhamdulillah. Apa maksud agama? Adakah agama ini adalah tafsiran tekstual kepada apa yang kita faham daripada Quran dan Sunnah tanpa panduan daripada para ulama, tanpa panduan daripada mufti? Dan adakah keputusan pemerintah adalah keputusan yang tidak konsult, tidak berbincang, tidak bermusyawarah dengan agamawan, dengan para ulama? Jadi janganlah segelintir kita menyempitkan faham agama. Kononnya kalau semayang jarak-jarak ni tidak lagi berjamaah di masjid, ini fitnah Dajjal. Mungkin banyak sangat baca Al-Kahfi kot, sampai mudah sangat mengatakan orang lain terkena fitnah Dajjal. Orang yang banyak baca suratul Kahfi sepatutnya dia faham surah ini mengajar langkah-langkah pencegahan daripada bahaya. Kita nak letak kat mana cerita pemuda Al-Kahfi yang mengambil langkah-langkah berjaga-jaga seperti bawa anjing? Jadi soalan kita kepada segelintir yang berfikiran, kononnya ini bukan arahan agama, ini hanya perintah penguasa. Kita boleh memilih untuk taat agama dan mengabaikan perintah pemerintah. Kenapa pemuda Al-Kahfi bawa anjing? Dan kenapa anjing punya cerita jadi ayat Quran? Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Dan anjing mereka memelihara keselamatan mereka di luar pintu, di bahagian luar pintu gua. Ini menunjukkan pemuda Al-Kahfi mengambil ikhtiar untuk selamat, bukan setakat tawakal, bukan setakat doa. Bawa anjing diorang. Sebab anjing ni akan function untuk menyalak, menandakan bahaya nak datang.
Kalau pemuda Al-Kahfi mantap imannya, hebat tawakalnya, kenapa perlukan anjing? Bahaya dengan tak bahaya ni semua sudah ditakdirkan, hidup mati sudah ditakdirkan. Kenapa nak perlu kepada anjing? Ini semua sebab, dipanggil asbab. Kita tahu bahaya dia. Dan kita tahu ajal maut di tangan Tuhan. Tetapi Allah Ta'ala nak tengok kita ni berikhtiar ataupun tidak. Dan bukan jenis berkata semuanya qadarullah, semuanya qadarullah, jadi pergilah masjid sekalipun. Kan, kalau Allah takdirkan tak kena, tak kena. No, Islam, agama kita ajar, dan ni ulama-ulama mufti-mufti kita faham. Bahawasanya keputusan pemerintah itu adalah pertimbangannya adalah daripada kisah-kisah seperti ini. Itu dia. Saya paling suka kalau Ustaz kata konsep tawakal tapi tak ada ikhtiar. Kan, jadi Ustaz, macam kita tengok situasi sekarang ni kan, bila nak kata konsep tawakal tu memang betul Ustaz kata. Kadang-kadang setengah manusia dekat Malaysia ni, dia jenis, dia dah pesakit COVID, kena kuarantin, kan, pakai gelang merah, tapi selamba pergi makan dekat kedai. Kononnya konsep tawakal, kan. Jadi Ustaz, macam mana kita nak didik masyarakat ni? Yes, tawakal tu perlu, tapi kita perlu ikhtiar. Bukannya kita nak kena jaga nyawa kita juga. Kita pun nak kena juga jaga nyawa masyarakat di sekeliling kita. Itu bukan konsep tawakal tu. Kalau dah pakai gelang tu, itu konsep dia menyusahkan orang. Islam, okeylah. Pemuda Al-Kahfi tadi, kalau kita perasan kan, orang yang nak diutuskan beli roti Gardenia pula, beli roti tadi tu. Semalam baru beli. Itu seminggu Ustaz. Yang diutuskan tu, kita pesan pada dia, apa-apa jadi jangan menyusahkan orang. Apa-apa jadi wala yash'iranna bikum ahada, jangan never reveal anybody punya nama kepada pemerintah kalau pemerintah Dakianus dapat menangkap kamu. Kat situ kita belajar dah. Jangan kalau kita bermasalah, kita cluster, kita bawa masalah tu pada orang lain. Pelihara diri kita, ya, kerana mengambil semangat daripada pemuda Al-Kahfi, supaya kalau seandainya berlaku keburukan, berlaku musibah kepada kita, jangan sampai membebankan orang lain ataupun membawa masalah kepada orang yang tidak berdosa, orang yang tidak sepatutnya. Dan kalau kita lihat dalam suratul Kahfi sendiri, sebab kita pilih surah tu, bukan hanya kisah pemuda Al-Kahfi, Dewi dan Hanan, juga ada kisah Zulkarnain, yang kat situ adanya konsep ringankan beban. Ini dalam menyusahkan orang, tidak pun meringankan beban. Sedangkan suratul Kahfi mengajar kita jangan menyusahkan orang dan cuba sedaya upaya proaktif meringankan beban. Sebab dalam cerita Zulkarnain, Zulkarnain pergi banyak tempat. Salah satu tempat hentian yang keduanya adalah tempat di mana penduduk dengan cahaya matahari tak ada sebarang perlindungan. Dan para ulama tafsirkan Zulkarnain pergi dengan penuh keikhlasan, menyediakan kediaman dan menyediakan pakaian. Kerana penduduk di situ, tubuh mereka dengan cahaya matahari tidak ada sebarang tabir penghalang. So memang terdedah betul pada cahaya matahari yang berbahaya. Zulkarnain pergi untuk membantu meringankan beban. Kita ni COVID-19, kita tak mintalah untuk masing-masing bagilah sebanyak mungkin bantuan kepada fakir miskin. Sebab saya faham, kita semua faham, tak semua orang ada kemampuan. Betul. Tetapi jangan menyusahkan orang. Dengan kita dah tahu ada positif tadi kan, dan pergi pula makan dengan seenak-enaknya tanpa memakai pelitup muka pula tu. Itu yang bahaya tu Ustaz. Allahu Akbar, kan. Itu dia penjelasan Ustaz berkenaan dengan konsep tawakal tu kan. Boleh tawakal tapi jangan nak menyusahkan orang kan. Ni dalam menyusahkan orang, membebankan orang lain. Allahu Akbar. Jadi Ustaz, berkaitan kita masih lagi dalam pandemik COVID-19 ni kan Ustaz kan. Jadi saya suka dengan surah Al-Kahfi ayat 95, dia berceritakan mengenai kerjasama antara rakyat dan juga pemerintah. Apa yang kita boleh kaitkan dengan apa yang berlaku sekarang ini adalah kita tengok ketua pengarah kesihatan kita hari-hari bagi nasihat, hari-hari bagi tahu ikut SOP, tapi kita ni perlu ada rasa tanggungjawab kan. Kita kena membantu mereka juga. Jadi
bagaimana kita nak kaitkan dengan surah Al-Kahfi ayat 95. Tapi Ustaz, kita nak rehat dulu seketika. Kita sambung. Selepas ini kita nak berhenti berehat. Jangan ke mana-mana, insya-Allah selepas ini. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna daripada segala keburukan yang Allah Subhanahu wa taala cipta. Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin. Saksikan kami, saya Asni Mansur dan saya Dr. Atia. dalam Kuseru Namamu kita akan kupas Ya Salam hanya di TV Al-Hijrah. Dalam cendekiawan Islam, satu penceritaan mengenai para ilmuwan Muslim yang telah memberikan sumbangan dalam bidang keilmuan peradaban dunia. Nama anak muda ini ialah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hassan bin Ali bin Sina. Beliau adalah Ibnu Sina. Alhamdulillah, syukur TV Al-Hijrah telah dianugerahkan media Islam bertanggungjawab sempena Global Halal Excellence Award dan Global Business Leadership Award. Hasil usaha kita ramai-ramai di TV Hijrah bersama dengan bilik berita, dengan penerbitan, di peringkat media sales, engineering, semua di TV Hijrah, kita diperakui sebagai antara media yang memainkan peranan dan tanggungjawab sebagai media yang responsible untuk memberikan hiburan yang bersepadan di samping dakwah yang berterusan. And these people that have received the awards tonight will show example to other people to follow. Terima kasih penonton setia TV Al-Hijrah dan rakan-rakan strategik atas kepercayaan dan sokongan anda dalam memastikan stesen kami terus unggul sebagai stesen TV Islamik nombor 1 negara. Bagi memastikan impak penularan COVID-19 terhadap belia dapat dikurangkan, Kementerian Belia dan Sukan memperkenalkan program Skim Perantisan Nasional SPN. SPN merupakan usaha memberi jaminan pekerjaan kepada belia di samping meningkatkan kemahiran. Sahutlah peluang ini untuk membina masa depan yang cemerlang. Skim Perantisan Nasional, pemacu kerjaya anda. Okey, baik. Alhamdulillah bagi yang baru bersama dengan kami. Kita sekarang ni berceritakan mengenai surah Al-Kahfi, iaitu hikmah mendepani bencana. Jadi tadi Dewi ada tinggalkan Ustaz dengan soalan berkaitan dengan tanggungjawab kita, Ustaz. Kadang-kadang kita tahu frontliner ni banyak membantu kita. Jadi kita tak dapat nak turun padang. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk membantu kita mendepani masalah pandemik COVID-19 ni? Dan mungkin Dewi boleh kaitkan juga dengan surah Al-Kahfi ayat 95. Dewi bacakan sikit maksud dia. Bantulah daku dengan tenaga, kamu beramai-ramai, aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh. Jadi Ustaz boleh kongsikan kepada kami. Terima kasih Dewi, Hanan. Quran ni kalau kita baca memang ada ayat-ayat yang seperti baru diturunkan. Kerana Puan Dewi tadi pilih ayat 95
yang subhanallah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala ma makkanni fihi rabbi khair fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radman. Zulkarnain telah melakukan satu perkara di mana meminta rakyat jelata di hentian yang ketiga ini, penduduk yang meminta pertolongan Zulkarnain kerana menghadapi bukan virus lah, menghadapi pembunuh waktu itu, pengganas Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Zulkarnain pun datang nak membantu, ya, pemerintah yang ada kekuatan untuk membantu rakyat jelata. Dan menariknya, Zulkarnain tidak menggunakan sekadar bala tentera dia, frontliner dia, tetapi menggesa rakyat untuk sama participate. Fa'inuni, bantu saya. Saya tak perlukan wang kalian sebab mereka nak bayar Zulkarnain. Zulkarnain kata, Allah bagi pada saya lebih baik daripada duit kamu. Saya tak perlukan duit. Saya bukan bekerja untuk duit. Tetapi saya perlukan tenaga kamu. Ayuh bantu saya untuk bina tembok ini bersama-sama. Pengajaran ayat ini adalah perlunya ada inisiatif, ya, perlunya ada sikap proaktif. Tadi itu kita dah bincang, jangan menyusahkan orang. Tapi kalau boleh naik satu level lagi, Dewi, Hanan, naik satu level lagi, ambil inisiatif. Orang tak ada orang suruh, tapi kalaulah lebih ramai Ustaz Abid Liu kan. Kalau lebih ramai kan. Alangkah apa pun musibah datang Malaysia ni, masih ramai orang-orang yang prihatin. Betul, Ustaz. Membantu pemerintah, benda tu pemerintah tak suruh pun, tetapi ambil inisiatif untuk saling membantu sebab kita faham bukan semua orang boleh menghadapi PKPB dalam keadaan tenang-tenang saja. Betul. Ada yang terpaksa gulung tikar, ada yang terpaksa mula berfikir macam mana bang sebulan dua ni nak suap apa pada anak-anak 3, 4, 5 orang ni bang. Jadi ambil inisiatif, tak payah tengok jauh, tengok jiran sebelah, tengok adik-beradik kita, tengok ahli keluarga kita. Kalau semua orang ada semangat begitu, maka saya kira kita sedang mengamalkan ayat 95 di mana rakyat participate dengan pemerintah, bersama dengan pemerintah untuk membina tembok daripada bahaya. Dan kalau sikit lagi saya boleh sentuh, Zulkarnain juga hebat. Dia tidak sekadar membina tembok yang memang rakyat kata binakan tembok. Zulkarnain keluarkan satu kenyataan di mana saya tak akan bina tembok saja mengikut proposal kamu. Saya akan bina something better than your proposal. Lepas tu dia come out dengan perkataan radman, which is bukan tembok satu lapis tapi tembok 2 lapis. Ini radman dan kita isi something di situ. Maka jadilah tembok itu kukuh sebab tembok itu saja adalah besi, ya, di tengah-tengahnya besi dibalut pula dengan tembaga. Pengajarannya Dewi dan Hanan adalah pemerintah barangkali ada idea lebih baik daripada apa yang difikirkan oleh rakyat. Rakyat minta supaya bina sadan. Pemerintah come out dengan radman. So barangkali kita memikirkan, kenapa tak ikut apa yang kami nak? Kita wajar mempunyai satu sangka baik di mana barangkali pihak penguasa ada pakar-pakar yang sudah dirujuk yang menyebabkan ada keputusan perlu dibuat walaupun kita merasakan tak macam kami nak lah. Rakyat jelata di hentian yang ketiga pun begitu. Kita minta sadan. Dia nak bina radman. Ada sebab Zulkarnain bina radman. Kerana dia memikirkan, kita bukan nak pertahankan kamu dalam tempoh sebulan 2. Kita nak pertahankan kamu sampai 7 keturunan. So perlukan tembok yang kukuh. Itu teladan daripada Zulkarnain punya cerita lah. Wallahualam. Wallahualam. Itu dia. Teladan daripada kisah Zulkarnain. Jadi Ustaz, surah Al-Kahfi ni kan memang selalunya kita disuruh amal untuk setiap hari Jumaat, baca hari Jumaat kan Ustaz. Jadi kalau dulu kita selalu tengok dah menjadi adat budaya kita daripada dulu baca surah Yasin setiap hari Khamis malam Jumaat. Kan? Dulu kita tak ada dengar surah Kahfi baca Jumaat, tak ada. Just surah Yasin baca hari Khamis malam Jumaat. Tapi sekarang ni kita disarankan untuk membaca surah Kahfi setiap hari Jumaat. Adakah ini akan menjadi budaya masyarakat Malaysia, menjadi budaya ataupun dia lebih daripada budaya? Maksudnya dia ada fadilat dia, ada kelebihan dia. Kalau sekalipun Hanan ya baca surah Yasin sekalipun kan, surah Yasin tu sendiri ada pengajaran dari sudut
alamak, 3 orang rasul ni ada bahaya nak datang ni. I must do something lah. So kalau kita baca surah Yasin sekalipun, ada cerita kat situ yang kadang pengajaran ni kita tak buat dalam kehidupan. Iaitulah sikap membantu orang dalam kesusahan. Rasul-rasul adalah orang yang diberikan wahyu untuk menyelamatkan akidah masyarakat. Lelaki ni kita selalu baca kan ayat 20 surah Yasin, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Telah datang dari hujung kota seorang lelaki dalam keadaan tergesa-gesa lalu berkata, tolonglah ikut rasul berkenaan. Ini apa pengajarannya ini? Tak ada orang suruh lelaki ni pun untuk tolong rasul-rasul tu. Betul. Dan lelaki itu pun kalau dia fikir dengan logik, 3 orang rasul pun nak dibaling batu, dia orang tu adalah rasul, aku yang tak ada apa-apa title ni, lagilah terdedah kepada bahaya. Betul. Tapi dia konsisten dan istiqamah nak membantu. Jadi semangat membantu ni ada dalam surah Yasin. Tapi kalau Hanan tanya suratul Kahfi, macam mana kita nak upgrade dari sekadar adat, sebab Yasin dan Al-Kahfi nampaknya alhamdulillah masyarakat kita dah jadikan satu kelaziman. Tetapi ada tak fadilat, ada tak sunnah di situ? Ya ada, Hanan, Dewi, ada. Nabi menyebut, saya bacakan 2 sahaja hadis Nabi yang sahih. Yang pertama sekali, barang siapa membaca 10 ayat pertama Al-Kahfi, termasuk doa tadi tu, doa Rabbana atina min ladunka rahmah tu, ayat 10 tu, Allah akan memeliharanya daripada fitnah Dajjal. Yang mana Dajjal ini akan menyerang manusia 4 perkara. Dia akan serang akidah, dia akan serang harta, dia akan serang ilmu, dia akan serang kuasa. Kerana dalam suratul Kahfi ada 4 cerita ini. Cerita pasal mempertahankan akidah, cerita pasal satu orang yang sangat cintakan harta, dia lupa kekayaan itu tak akan menyelamatkan daripada kemurkaan Allah. So fitnah harta. Yang ketiga adalah cerita tentang ilmu. Nabi Musa ditarbiah oleh Nabi Khidir. Jangan duk bergantung sangat dengan ilmu kamu mentafsir apa benda berlaku ni. Bukan semua benda boleh ditafsirkan berdasarkan logik kamu. Dan yang terakhir adalah cerita pasal kuasa. Kuasa ni pun penting juga ni. Jangan sampai kerana kuasa kita jadi lupa adanya bahaya yang lebih besar. Jadi itu Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali hadis, barang siapa membaca suratul Kahfi, Allah akan memberikan kepadanya cahaya dari hari Jumaat dia baca ke Jumaat seterusnya. Dalam hadis ni Nabi tak kata 10 ayat pertama. Nabi kata suratul Kahfi. Jadi banyak lagi lah ayat kena baca tu. 110 ayat tu. Sebab Allah akan berikan cahaya. Apa maksud cahaya kat sini? Dia boleh nampak bahaya nak datang kat depan. Maksudnya akhirat. Cerita yang sangat menggerunkan di padang mahsyar. Neraka yang sangat menakutkan. Jadi orang yang dapat cahaya ni, dia tahu ada bahaya nak datang di depan. Sebab kalau kita duduk dalam kegelapan, kita tak nampak bahaya nak datang. Betul. Dan siapa tampar kita pun kita tak tahu. Berjalan dalam gelap, kita tak tahu kita akan masuk lubang ke tidak. Puan Dewi ke Hanan ke suka memandu malam ke siang kan? Mesti siang kan? Betul. Sebab malam banyak bahaya. Jadi kegelapan ini sangat sinonim dengan bahaya. So barang siapa baca suratul Kahfi, kata Nabi, Allah bagi cahaya dengan maksudnya bekalan-bekalan untuk mengelak bahaya di hari akhirat. So orang dapat petunjuk, dia akan nampak apa bekalan perlu dibuat. Itu dia. Jadi Ustaz, tadi Ustaz ada kongsikan 2 dalil. Satu baca 10 ayat pertama, satu lagi baca surah Al-Kahfi. Jadi yang mana satu yang lebih afdal Ustaz? Kadang-kadang ada penonton-penonton ni kadang-kadang ialah nak baca 110 kan? kan, umur pun dah 60 kan. Tu cakap cungap kan. Adakah nak baca 10 di awal ataupun 10 di akhir, ataupun afdalnya baca satu surah terus? Hanan macam mana? Saya umur 34, saya baca satu surah terus. Alhamdulillah. Kalau muda-muda tu bacalah sampai habis kan. Tapi kita yang memilih sebenarnya, Hanan dan Dewi, kita yang memilih. Tetapi Nabi SAW ni dia sangat rahmatan lil alamin. Dia faham umatnya. Maka sebab tu ada pilihan tadi tu. Seolah-olah tak mampu 110, 10 tak apa. Kalau 10 pun tak boleh, apa lagi cara untuk Allah bantu di ambang akhir zaman ni? Maka Nabi sebut 10,
Nabi sebut 110 sebagai pilihan kepada kita semua. Ya, kalau tak mampu 10, baca 110. Kalau tak mampu 10, baca 110. Jadi satu konsep pilihan lah. Nabi meringankan kita, tak mampu baca banyak, baca pendek-pendek kan. Sebab walaupun pendek, ganjaran dia besar. Betul. Nabi tak kata baca 10, okeylah. Tak ada. Baca 10 sekalipun, dan ada satu riwayat kata 10 ayat terakhir. So masih lagi boleh pilih. Mungkin dah biasa sangatlah 10 ayat pertama ni, boleh tak ustaz 10 ayat terakhir? Pun boleh. Ada riwayat sebut 10 ayat terakhir. Yang penting baca. Yang penting baca Quran. Hatta tak mampu baca Suratul Kahfi pun tak mengapa. Bacalah apa-apa ayat Quran yang boleh memberikan kita petunjuk dan kekuatan. Jadi satu, kita boleh memilih. Yang kedua, saya nak sebutkan, Nabi menunjukkan lagi banyak effort, lagi banyak ganjaran. Sedikit effort, sedikitlah ganjaran. Baca 10 ayat, terjamin selamat daripada fitnah Dajjal. Tapi Dajjal belum muncul, barangkali. Tetapi isu duduk dalam gelap ni, tak nampak bahaya nak datang ni, itu isu yang tak perlu Dajjal datang. Betul. Dajjal tak muncul pun kita dalam kegelapan. Betul. Kegelapan pemikiran, kegelapan ilmu, kegelapan dalam perniagaan. Apa maksud kegelapan dalam perniagaan? Dia merancang untuk kaya dan kaya dan kaya, tapi tak pernah zakat. Tak pernah berfikir untuk infak, sedekah, meninggalkan wakaf. Jadi ramai orang dalam kegelapan sebenarnya. Maka bila dia baca Suratul Kahfi, bukan hanya 10 ayat pertama, dia akan lalu cerita orang yang ada banyak duit. Pemilik 2 kebun. Itu kelebihan dia baca lebih tu. Ada cerita lain lah. Dan dia sebagai ahli politik contohnya. Alamak, cerita Zulkarnain macam kena atas batang hidung aku. Sebab dia melanjutkan. So, ada orang dalam kegelapan politik. Dia berpolitik tapi dalam kegelapan. Jadi macam mana Suratul Kahfi, satu persatu dia bimbing kita. Tapi still pilihan di tangan kita. Boleh pilih. InsyaAllah. Masya Allah, itu Mana dia mampu baca 10, baca 10 kan. betul. Mana mampu baca 110, baca 110 kan. Mana mampu baca 10 yang terakhir, baca 10 yang terakhir. Tapi saya suka reverse psychology ustaz tu kan. Tak mampu baca 10, baca 110. Baca 100 kan. Itu pun kita kena baca 110 ni. Ya. Maknanya Islam ni mudahkan sebenarnya Hanan, kan. Kita memberi pilihan, tapi kita sendirilah, kita tahu kita nak pahala lebih, kita bacalah lebih kan. Kita nak pahala sikit, mungkin di sebaliknya. Jadi ustaz kata tadi ada banyak surah yang kita boleh baca. Jadi mungkin dia boleh ambil daripada surah Al-Baqarah ayat 195 yang menyatakan dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Dalam pandemik COVID-19 ni kita lihat sikap yang sambil lewa macam kisah tak kisah berkaitan dengan apa yang berlaku sekarang. Jadi mungkin ustaz boleh berikan pandangan dan nasihat kita macam mana kita nak, maksudnya macam mencampakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Saya suka soalan Dewi, di mana Al-Baqarah ayat 195. So kalau Quran Time tu kena cari balik edisi Ustaz Fazrul 30. Muka surat 30 ni. Jadi semua kena buka tu. Di mana ayat yang dibacakan oleh Puan Dewi tadi, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ayat penuhnya adalah wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Allah perintahkan infak di jalan Allah. Dan jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi kebinasaan kat situ dari sudut cerita dalam ayat tu adalah kamu akan binasa kalau kamu tidak berjihad mengeluarkan harta. Sebab kalau kamu tak keluarkan harta, kerajaan Madinah terdedah kepada bahaya. Sebab tak ada kemampuan nak beli senjata mempertahankan diri. Tak ada kemampuan nak bina pertahanan untuk menghadapi musuh. Jadi tahluka di situ adalah kebinasaan yang akan menimpa Madinah akibat daripada perangai kedekut tak nak infak yang boleh membawa kepada negara terdedah kepada bahaya. Kalau kita lihat di sudut pengajaran, terdedah kepada bahaya, ada musuh yang kita nampak. Macam ayat ni, musuh yang nampaknya adalah orang-orang Quraisy yang nak serang Madinah. Jadi jangan semua melakukan tahlukah. Tak nak infak lah, tak nak infak lah. Kalau kau tak nak infak, kerajaan Madinah dalam tahlukah. Kerajaan Madinah dalam bahaya. Tapi dalam konteks hari ini, musuh kita tak nampak. Betul.
namanya virus. Jadi pengajaran ayat ini masih kita boleh dapat. Jangan campakkan diri kamu ke dalam suasana di mana negara, negeri, daerah, DUN, parlimen boleh menghadapi masalah besar akibat sikap tidak bertanggungjawab daripada warga negara. Jadi ayat ini memberikan sifat kebertanggungjawaban kepada penduduk Madinah, dan kita ambil ibrah ayat ini, saya kena bertanggungjawab kepada negara. Saya kena lakukan sesuatu supaya negara tidak ditimpa tahlukah. Dan menariknya juga ayat ini berakhir dengan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka orang yang bersikap ihsan dalam infak. Maksudnya apa? Bila kita ditimpa musibah ini, Allah Ta'ala nak tengok ramai tak ramai hulu tangan membantu dengan ikhlas. Jadi jangan hanya memikirkan kita dengan keluarga kita. Kita kena juga memikirkan cara untuk bantu peniaga-peniaga yang gulung tikar. Kita kena bantu, kena berfikir bukan setakat kita. Betul. Kena ada infak. Itu semangat daripada ayat 195 tu. Supaya kita tidak membawa segelintir manusia yang Allah uji dengan kemiskinan, PKPB pula akan jatuh miskin lagi, maka ringankanlah beban mereka dan elakkan tahlukah menimpa kepada mereka lah. Itulah komentar sedikit ayat 195 tu. Itu dia kan. Kita kena ringankan, bantu ringankan mereka-mereka yang dalam kesusahan. Jadi Ustaz, selalunya dalam situasi ialah kalau kita ditimpa musibah, kebergantungan kita kepada Allah tu akan jadi tinggi. Kita akan kembali kepada Allah. Betul. Contohnya dalam situasi pandemik COVID ni, memang kebergantungan kita kepada Allah memang sangat tinggi lah kan Ustaz. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, ada manusia yang dia percaya kepada Allah tapi dia tak percaya kepada rezeki yang Allah turunkan. Seolah-olah macam dia mempertikaikan bila dia bercakap, hari tu dah PKP, bisnes dah jatuh. Sekarang ni bisnes nak naik balik, tiba-tiba lockdown balik KL. Apa ni, macam mana ni, kami ni susah ni. Mempertikaikan. Yang itu macam mana pula Ustaz? Saya suka satu babak Hanan dalam suratul Kahfi. Sebab tu jangan baca 10 je lah. Belajar kena baca penuh. Kena baca penuh. Sebab kita akan jumpa satu cerita. Nabi Musa marah sebab Nabi Khidir telah pecahkan perahu yang ownernya orang miskin. Agaknya lah apa perasaan orang miskin. Aku dah lah tumpangkan korang berdua naik perahu ni free-free. Aku bagi seat VVIP sebab aku tengok dua orang ni orang soleh, wajah bercahaya, orang lain aku ambil tiket, aku kenakan bayaran. Dah lah aku bagi naik free. Lepas tu boleh kau pecahkan perahu yang satu-satunya perahu aku? Barangkali Musa berfikir begitu. Makna katanya habislah rezeki aku, ni je lah aku punya mata pencarian. Tapi percayalah tuan-tuan, ada sesuatu kebaikan Allah tengah rancang. Kita barangkali tidak nampak sekarang. Sebab tu Nabi Khidir kata, sabar. Aku dah kata jangan tanya. Tunggulah. So kalau kita guna logik kan, memanglah kita tak akan puas hati dengan apa yang berlaku, di mana kita baru nak upgrade kita punya bisnes, tiba-tiba kena lockdown balik. Jaga mulut kita, jaga lidah kita daripada cakap yang kurang baik tentang takdir. Sebab di akhirnya apa yang berlaku pada pemilik dua perahu berkenaan, pemilik perahu berkenaan, rupanya Nabi Khidir kata, Musa, Allah Ta'ala beritahu aku apa akan jadi pada perahu berkenaan lagi 2-3 jam, di mana raja yang zalim yang sedang menunggu perahu berkenaan, kau tak nampak, Allah Ta'ala beritahu aku, dia akan merampas semua perahu yang sempurna. Jadi aku rosakkan perahu berkenaan. Rosak pun dia boleh baiki. Supaya antara kapal kena rampas terus dengan kapal rosak boleh baiki, kau pilih mana agaknya? Jadi sebenarnya aku bantu pemilik tu, aku bantu owner perahu tu, aku bagi rahmat kepadanya. Jadi kalau kita miskin, Suratul Kahfi memang merawat hati orang-orang miskin dengan cerita-cerita seperti cerita Musa bertemu dengan Nabi Khidir di hentian yang pertama tadi tu. Jadi kesimpulannya jangan sangka buruk lah. Dan kita pun jangan tunggu hikmah, kita kena create hikmah tu. Barangkali kena buat bisnes lain kot, barangkali saya kena baca buku lain, duk baca buku sama je. Yang mana buku lain tu boleh menyebabkan dia nampak kemahiran baru.
Macam itulah mungkinnya. Itu dia kan, bagaimana surah Al-Kahfi mengemudi hidup kita kan dengan kisah-kisah di dalamnya, masya-Allah. Dan bila kita macam bila Dewi lihat, maknanya setiap apa yang berlaku sebenarnya semua ada hikmah Hanan, semua ada, mungkin dari situ juga kita dapat ganjaran pahala, Allah nak uji kita kan. Jadi kita kena bersangka baik apa yang terjadi, walaupun pandemik COVID-19 ni mengalami masalah kesukaran, keuangan dan sebagainya, kita kena, kalau kita lihat positif lagi dia. Jadi Ustaz, kadang-kadang kita sebenarnya kita dah ada Al-Quran kan Ustaz, kita dah ada Al-Quran. Al-Quran ni dah menjadi panduan hidup kita. Kadang-kadang kita lupa, kita leka. Jadi macam mana kita nak pastikan supaya kita sentiasa berada dengan Al-Quran, kita belajar Al-Quran. Jadi macam mana Ustaz untuk kita jadikan Al-Quran ini sebagai panduan dalam kehidupan kita? Alhamdulillah. Dalam suasana hari ini, akhir-akhir ini, kita sebenarnya sangat bersyukur pada Allah kerana ada banyak program-program yang membimbing faham Al-Quran dengan baik. Barangkali 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, Hana dan Dewi, kita banyak program-program bersifat membetulkan cara bacaan. Tetapi hari ini 114 menyediakan My Quran Time. Betul. Saya rasa ini satu kuarantin, satu proses Quran Time yang bagi saya besar impaknya kepada orang yang menghargai. 3 orang asatizah kita yang membimbing cara bacaan dan membimbing tadabbur. Jadi apa alasan nak beri untuk hati tidak tersangkut dengan Al-Quran, dari halaman ke halaman dibimbing. Dan hari ini jangan beri alasan, sebab media sosial telah digunakan dengan sangat kerap oleh para ulama, oleh ustaz-ustazah, termasuk dalam bidang tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Kita je tanya ke tidak WhatsApp group tu, siapa nak tahu yang saya boleh rujuk untuk faham suratul Kahfi ni? Cuba sembang sikit dekat WhatsApp group tu, daripada duduk sembang politik memanjang. Betul. Siapa boleh bimbing saya faham suratul Kahfi ni, boleh tak cadang? Bukan cara bacaan saja, tapi dia boleh bimbing cerita Musa, cerita Zulkarnain ni. Jadi bila kita tahu apa kita perlu dalam hidup, bukan setakat roti gardenia, bukan setakat kerjaya, bukan setakat anak-anak dapat cukup makan, tapi petunjuk, maka pastinya kita takkan beri alasan, dan kita akan jadikan Al-Quran satu hari satu ayat. Betul. Yang kita baca, kita faham, kita amal. Apa tema Quran Time? Baca, faham, amal. Yang itulah dia, yang kalau boleh kita jadikan satu hari satu ayat yang kita dapat kekuatan daripadanya. Wallahu boleh amalkan satu hari satu ayat. Dan Ustaz, selain daripada doa yang diamalkan oleh Ashabul Kahfi kan, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan penonton doa untuk jaga keselamatan dan juga jaga keselamatan diri dan juga keluarga. Mungkin bagi mereka lah yang mungkin terpaksa keluar bekerja kan, anak-anak takkan nak duduk rumah je Ustaz kan, kalau duduk rumah duit tak ada masuk kan? Jadi perlu keluar mencari kerja kan. Untuk frontliner mungkin ada doa-doa yang mereka boleh amalkan sebagai pelindung diri Ustaz. Alhamdulillah, kebetulan saya pernah sebut doa ni dalam Assalamualaikum Ustaz, doa Nabi Nuh. Dan dalam buku saya ni pun saya ada kupas mengenai doa-doa para anbiya di bawah tuduhan kisah-kisah Al-Quran. Antara doa yang saya boleh sarankan, sebab sama ada frontliner ataupun non-frontliners, isunya adalah kena keluar rumah, kena bekerja, dapat kebenaran rentas daerah. Dan ada pula frontliners yang sangat berisiko. Maka moga-moga doa ini memberi kekuatan. Iaitulah doa Nabi Nuh dalam suratul Mu'minun. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kami, mendaratkanlah kami di tempat yang sebaik-baik tempat pendaratan. Engkaulah sebaik-baik penyambut orang yang mendarat. Doa ni telah menyebabkan Nabi Nuh mendarat di tempat yang selamat. Tidak ada bahaya. Gunung Judi. Ada buah tin, kata para ulama. Mujulah tak mendarat kapal ni padang pasir kering kontang. Habislah. Bahaya sebenarnya. Maka isu frontliners, isu non-frontliners adalah, saya nak pergi satu tempat ni,
Selamat ke? Allah menyelamatkan Nabi Nuh apabila sampai. Allah yang sama boleh menyelamatkan kita bila kita sampai. Maka kenapa tak ambil doa ni? Jadi ambillah doa berkenaan. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ambil doa tu insya-Allah lah. Itu antara doa lain lah daripada selain daripada doa pemuda Al-Kahfi. Boleh diamalkan. Doa yang kita sama-sama boleh amalkan untuk frontliners ataupun non-frontliners kan, ataupun bagi mereka yang ialah mungkin perlu bekerja di luar sana kan. Jadi boleh sama-sama kita amalkan. Ayat 29 Ayat 29 surah ayat Al-Mu'minun. 29 ayat yang Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. 344 muka surat 344. Jadi kena ingat tu muka surat 344 surah Al-Mu'minun ayat yang ke-29. Jadi sama-sama kita boleh amalkan. Jadi selesai sudah perbincangan kita hari ini kan. Jadi kepada mereka yang menonton di Facebook Live, terima kasih di atas segala persoalan-persoalan yang dikemukakan. InsyaAllah mungkin kalau Ustaz ada masa nanti, kalau ada yang tak sempat kita jawab, mungkin nanti Ustaz mungkin boleh jawab kemudian kan, insyaAllah kan. Jadi kita pun nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz. Allah, terkeluar pula wayang saya. Keluar. Okey, jadi kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz. Jadi kita pun nak berhenti rehat seketika. Jadi jangan ke mana, kembali lagi dalam Assalamualaikum selepas ini. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan di dunia dan akhirat.